Okey, soalan nombor 2. Jelaskan kesan aktiviti pembalakan terhadap sistem berikut. Okey, kata kunci jelaskan, biasa, sudah biasa. Apa dia nak? Kesan. Kesan aktiviti pembalakan. Okey, kesan aktiviti pembalakan. Ingat dalam kepala aktiviti pembalakan terhadap sistem berikut. Sistem atmosfera, sistem geomorfologi. Geomorfologi lebih G. Okey, so senaraikan dulu apa kesan-kesan terhadap sistem ni. Sebab apa? Bila kita dapat soalan ni, kamu senaraikan dulu, lepas tu baru cari yang mana jawapan yang terbaik. Yang mana jawapan paling tepat. Bila kita sebut sistem atmosfera, apa antara yang kamu ingat kesan? Okey, cuba cikgu nak cuba tulis dalam chat. Bila kita sebut tentang sistem atmosfera dan sistem geomorfologi, apa antara senarai-senarai kesan ni? Cuba. Allahu Akbar. Okey, cuba cikgu bagi masa sikit kamu dalam chat. Okey, chat, tulis di chat kesan-kesan. Tak kisahlah pembalakan ke apa. Cikgu cuma nak senarai apa kesan. Kalau diminta kesan saja dalam sistem atmosfera, apa yang kita boleh masukkan. Dalam sistem geomorfologi, apa yang kita boleh masukkan. Okey. Okey girl, cuba chat. Cikgu nak tengok chat. Mana chat ni? Cuba chat, cikgu bagi masa sikit. Peningkatan suhu setempat. Okey, lagi. Bila sebut tentang atmosfera dan geomorfologi, apa antara yang terlintas di fikiran kamu? Come on, cepat. Tulis sikit. Okey, tulis sikit. Ramai apa sini? Awang, Aimi, Syafika, Megan, Eva, Laila. Okey, cikgu nak tengok kat chat ni, ruang chat. Nampak jawapan Laila je ni, peningkatan suhu setempat. Okey. Mana B? Eva, Hasina. Mana? Cikgu apa je? Kesan. Apa je yang melibatkan sistem atmosfera dengan sistem geomorfologi je. Okey. Okey, apa-apa je yang terlintas fikiran kamu? Pencemaran udara. Okey, Syaira lagi. Kisan. Eva, Aimi, Awang. Hello Awang, where are you? Tu dia, lupa sudah kod ke apa ni? Habis exam terus out. Hilang semua. Habis exam. Habis exam terus semua. Tak ada. Okay. Hakisan. Okey, betul. Lagi. Laila boleh lagi try jawab. Sapu. Tanah runtuh. Yes, Awang, tanah runtuh. Apa lagi? Geomorfologi, atmosfera, apa lagi? Okey. Kita terus pada perbincangan kita. Okey. Cikgu tengok ada beberapa jawapan, iaitu antaranya peningkatan suhu setempat, pencemaran udara, hakisan dan tanah runtuh. Okey, yes. Macam ni ya. Bila kamu mendapat soalan seperti kesan terhadap alam sekitar fizikal, kesan terhadap sistem, okey, bila dia tanya kesan, okey, stop subtitle. Okey, bila dia tanya kesan, first kamu senaraikan dulu. Sama juga macam soalan penggal ulang yang ambil ulangan penggal 1 ke 2 ke. Bila dia nak tentang kesan terhadap sistem ataupun kesan terhadap alam sekitar fizikal, okey, kamu kasih senarai je dulu. Macam ini dalam sistem atmosfera,
Okey, kamu kasih senarai. Okey, apa yang kamu ingat tadi? Peningkatan suhu setempat. Okey, kemudian mungkin kamu fikirkan lagi apa? Yang tu je kamu ni kan. Apa lagi? Pencemaran udara. Okey, teringatkan lagi. Jerebu. Tiba-tiba teringat jerebu. Tulis jerebu. Kemudian sistem geomorfologi. Kamu teringat apa? Hakisan. Okey, tulis hakisan. Kemudian tanah runtuh. Okey, tulis tanah runtuh. Kemudian tak ingat apa lagi? Yang tak ingat dah benda lain. Okey, kemudian tak ingat katakan larian air permukaan. Tulis larian air permukaan. Tulis je. Okey, so bila kamu dah senarai, kemudian kamu tengok pada soalan. Jelaskan kesan aktiviti pembalakan. Okey, so kamu fikir mana yang boleh kamu connect dengan aktiviti pembalakan. Dan kadang-kadang bila soalan struktur, dia boleh kamu satu kali boleh combinekan benda tu. Okey, contohnya macam larian air permukaan dengan hakisan. Okey, pencemaran udara dan jerebu, kita boleh satu kali. Okey, sebab bila soalan struktur dia agak kena cari jawapan paling tepat. Okey, so bila soalan kesan aktiviti pembalakan peningkatan setempat tu mestilah paling betul, memang tepatlah sekali. So kita jawab katakan sistem atmosfera. Okey, aktiviti pembalakan menyebabkan berlakunya peningkatan suhu setempat. Okey, isi dia. Kemudian huraian dia, cikgu kata huraian dia seperti biasa. Bila fizikal perlu ada proses. Okey, proses bagaimana berlakunya peningkatan suhu setempat. Sama juga sistem geomorfologi. Kalau kamu ambil hakisan ataupun tanah runtuh, okey, perlu ada proses. So kita tengok contoh jawapan pelajar. Okey, jawapan yang pertama kita ambil iaitu kesan aktiviti pembalakan terhadap sistem atmosfera meningkatkan suhu setempat. Okey. Betul. Huraian dia, aktiviti pembalakan secara haram dan berlebihan menyebabkan peningkatan suhu sekitar kerana tiada kanopi yang menghalang pancaran matahari dan lebihan gas karbon dioksida dalam atmosfera. Okey, tiada kanopi yang menghalang pancaran matahari. Belum jelas. Bila tak ada kanopi menghalang cahaya matahari, apa berlaku? Okey, bila tak ada menghalang, tak ada kanopi, betul sudah tak ada kanopi menghalang cahaya matahari, maka banyaklah, bila dah pokok tak ada kan, dah pokok tak ada, maka menyebabkan tiada kanopi menghalang cahaya pancaran matahari menyebabkan banyak pancaran matahari diserap oleh batuan. Kan? Sebab batuan tu terdedah terus ataupun tanah itu terdedah terus kepada matahari. Okey, menyebabkan bila serapan tinggi menyebabkan suhu pun meningkat. Okey, suhu setempat meningkat. Okey, jelas? Huraian dia, proses dia tidak jelas. Okey, proses dia perlu tambah. Okey, katakan kamu ambil, ini salah satu huraian, contoh huraian lah. Contoh lain kamu juga boleh ambil. Contohnya, menyebabkan peningkatan suhu setempat. Aktiviti pembalakan menyebabkan kehilangan hutan. Okey, kehilangan hutan. Ataupun tiada pokok. Bila tiada pokok, maka kurang berlaku proses sejat peluhan. Kena sebut tu proses tu. Kurang berlaku proses sejat peluhan menyebabkan kelembapan udara. Okey, kelembapan udara berkurang. Dan ini menyebabkan suhu meningkat. Okey, tadi salah satu cara, ini satu tiada kanopi kemudian menyebabkan batuan tu terus menyerap bahangan matahari menyebabkan suhu meningkat. Yang kedua, kamu boleh cerita tentang kehilangan hutan tadi kurang sejat peluhan. Boleh juga nak kaitkan dengan pencemaran udara. Ada pelajar buat pencemaran udara. Okey, bila buat pencemaran udara, dia kenalah kaitkan dengan peningkatan habuk dan debu di ruang atmosfera. Okey, habuk dan debu tu terampai-ampai di ruang atmosfera.
Okey, habuk dan debu terampai-ampai di ruang atmosfera ni juga kamu boleh kaitkan dengan peningkatan suhu juga. Maksudnya, peningkatan suhu setempat tu meningkatkan suhu setempat, dia punya huraian tu boleh mana-mana saja huraian. Dari mana-mana nak sebut tentang sejak puluhan ke, nak sebut serapan tinggi, tiada kanopi ke, ataupun nak sebut tentang habuk banyak, debu banyak menyebabkan habuk tu memerangkap haba ke, tidak membenarkan bahangan bumi masuk, tidak membenarkan bahang bumi matahari masuk, tidak membenarkan bahang bumi keluar ke, menyebabkan haba terperangkap dan suhu meningkat. Ada 3 cerita, 3 proses, 3 huraian yang berbeza yang boleh kamu pilih mana-mana. Okey, tetapi cikgu cakap prosesnya mesti lengkap. Seterusnya yang kedua, kita tengok sistem geomorfologi. Okey, meningkatkan larian air permukaan. Okey, ini proses meningkatkan larian air permukaan. Pokok yang ditebang secara berlebihan menyebabkan hentaman air hujan secara terus ke permukaan bumi. Hentaman air ya. Hentaman air kalau dengan kata istilah geografinya, dia ialah hakisan percikan, tu nama dia. Gunalah istilah geografi, hakisan percikan. Menyebabkan berlaku hakisan percikan. Okey. So, ini menyebabkan larian air permukaan meningkat. Bila larian permukaan meningkat, maka hakisan percikan, hakisan juga meningkat. Okey. Okey tak? So, ada soalan? Boleh terus tanya. Okey. Boleh kaitkan juga dengan tanah runtuh. Okey. Hakisan. Okay, ini sepatutnya hakisan aktiviti pembalakan menyebabkan berlakunya hakisan. Okey, lepas tu baru proses hakisan. Pokok tak ada, pokok ditebang, menyebabkan hakisan percikan meningkat dan ini menyebabkan peningkatan larian air permukaan dan seterusnya hakisan meningkat. Okey, so ini adalah proses. Kesan dia ialah hakisan. Okey, isi utama dia ialah hakisan. Isi utama dia ialah tanah runtuh. Kalau tanah runtuh, selalu yang pelajar buatlah. Okey, bila hutan ditebang, menyebabkan ketiadaan akar pokok untuk mencengkam tanah, menyebabkan struktur tanah longgar. Okey, itu betul. Itu betul untuk tanah runtuh. Okey. Okey, seterusnya. Kalau ada apa-apa terus nak tanya, terus saja on mic tanya. Okey. Next, kita tengok soalan B.